Halo Malaysia, terima kasih kerana sudah menonton video ini. Sebelum kita bermula, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Berita perkembangan politik semasa dalam negara, perkembangan negara dan semuanya ada di dalam channel ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Hai, halo Malaysia, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana anda masih terus setia berada di dalam channel Elvino ISTV. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk tekan butang share. Tuan-tuan dan puan-puan semua yang saya hormati, semua viewer, subscriber yang sedang menonton video ini. Hari ini, saya mahu mengongsikan satu artikel berita yang dipetik daripada Malaysia Kini. Keputusan permohonan Rosmah batalkan kes rasuah solar pada 22 Jun. Rosmah Mansor akan mengetahui pada 22 Jun jika mahkamah memberi kebenaran terhadap permohonannya untuk meneruskan cabaran undang-undang bagi membatalkan kes rasuah terhadapnya yang dikaitkan dengan projek tenaga hybrid solar bernilai RM1.25 triliun ringgit. Panel 3 hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan oleh Hanipa Fariqullah hari ini menetapkan tarikh keputusan rayuan isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak yang kini meringkuk di dalam penjara. Awal pagi ini, panel hakim yang turut dianggotai Hakim Mahkamah Rayuan Cik Muhammad Ruzimah Ghazali dan Si Mu Chun mendengar hujahan lisan daripada pasukan peguam Rosmah serta pihak pendakwaan. Rosmah merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Sivil di Kuala Lumpur pada 30 Ogos tahun lalu yang menolak permohonannya untuk mendapatkan kebenaran untuk meneruskan semakan kehakimannya. Dakwanya, dari awal lagi, kes solar itu sepatutnya dibatalkan kerana pelantikan mendiang Gopal Sriram sebagai Ketua Pendakwa Raya adalah tidak sah. Pada 1 September tahun lalu, Mahkamah Tinggi Bahagian Jenayah di Kuala Lumpur mendapati dirinya bersalah dalam kes rasuah itu dan menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun dan denda RM970 juta ringgit. Bagaimanapun, mahkamah membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman itu dan rayuan jenayahnya yang berasingan terhadap keputusan bersalah itu ditetapkan untuk dibicarakan di Mahkamah Rayuan pada 22 Jun tahun ini. Sekiranya Mahkamah Rayuan memberikan kebenaran, semakan kehakiman Rosmah akan dikembalikan semula kepada Mahkamah Tinggi untuk pendengaran penuh meritnya. Hakim Mahkamah Tinggi Ahmad Kamal Muhammad Sahid menolak kebenaran kepada Rosmah selepas dia membenarkan bantahan awal oleh Jabatan Peguam Negara AGC dan Kerajaan yang merupakan dua responden yang menjadi sasaran dalam semakan kehakiman itu. Sementara itu, bernama melaporkan, Mahkamah Rayuan menetapkan 22 Jun ini untuk menyampaikan keputusan rayuan Datin Sri Rosmah Mansor berhubung permohonan semakan kehakimannya untuk mencabar pelantikan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Seri Gopal Sriram sebagai pendakwa utama dalam kes rasuah yang membabitkan projek solar hybrid bernilai RM1.25 bilion ringgit. Hakim Datuk Hanipa Fariqullah yang mengetuai panel 3 hakim menetapkan tarikh itu selepas mendengar hujah peguam Datuk Jagjit Singh dan Datuk Akberdin Abdul Kadir dan Peguam Kanan Persekutuan Samsul Bol Hassan dan Liu Hong Bin yang bertindak bagi pihak Peguam Negara, Pendakwa Raya, Kerajaan Malaysia dan Sriram yang dinamakan sebagai responden. Kami berterima kasih kepada semua pihak atas penghujahan yang komprehensif dan selepas berbincang kami memerlukan lebih banyak masa untuk mempertimbangkan penghujahan yang dikemukakan dan juga kami perlu meneliti undang-undang dan rekod rayuan. Oleh itu, kami akan menyampaikan keputusan pada 22 Jun pada jam 9 pagi di Mahkamah, kata Hanipa, yang bersidang bersama Hakim Datuk Cik Muhammad Zurima Ghazali dan Datuk Si Mu Chun.
Terdahulu sebelum mendengar hujahan, Hanifah berkata walaupun Sri Ram telah meninggal dunia, Mahkamah mendapati perkara itu mengandungi isu langsung mengenai fiat surat kebenaran Sri Ram yang didakwa oleh perayu yaitu Rosmah sebagai tidak sah, tidak teratur, dan defektif. Pada pandangan kami, kematiannya tidak akan menjejaskan rayuan. Saya percaya ia bukan akademik, katanya. Sri Ram meninggal dunia pada 29 Januari lepas karena jangkitan paru-paru. Pada 30 Agustus tahun 2022, Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur tidak memberi kebenaran kepada isteri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak untuk memulakan semakan kehakiman bagi mencabar pelantikan Sri Ram sebagai ketua pendakwa dalam kesnya. Rosmah memfailkan permohonan itu pada 24 Jun lepas, menamakan Peguam Negara, Pendakwa Raya, Kerajaan Malaysia dan Sri Ram sebagai responden. Beliau memohon satu deklarasi bahawa pelantikan Sri Ram sebagai timbalan pendakwa raya kanan melalui 3 surat pelantikan fiat bertarikh 8 Julai 2020, 11 Mei dan 21 Mei 2021 adalah tidak sah. Selain itu, Rosmah memohon deklarasi bahawa keseluruhan prosiding pendakwaan dan perbicaraan penuh kes projek solar yang berlangsung sejak 15 November 2018 sehingga pembelaan menutup kesnya adalah tidak sah serta batal dan beliau perlu dibebaskan daripada semua pertuduhan mengikut Seksyen 16A(e) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Sebelum ini, Rosmah memohon untuk menggugurkan Sri Ram namun ditolak oleh Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan yang mendengar perbicaraan kes rasuah beliau. Rayuannya berhubung perkara itu turut ditolak oleh Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Pada 1 September yang lepas juga, Muhammad Zaini memutuskan bahawa Rosmah bersalah atas pertuduhan rasuah dan menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun serta denda RM970 juta ringgit. Beliau telah memfailkan rayuan berhubung sabitan dan hukuman terhadapnya dan kini bebas dengan jaminan sebanyak RM2 juta ringgit sementara menunggu pendengaran kesnya. Mahkamah Rayuan menetapkan 4 hari dari 11 hingga 14 Julai untuk mendengar rayuan tersebut. Terdahulu, Samsul berhujah perayu gagal mematuhi Perintah 53 Kaedah 3/6 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 yang memperuntukkan permohonan untuk semakan kehakiman hendaklah dibuat dengan segera dan dalam apa jua keadaan dalam tempo 3 bulan dari tarik alasan untuk permohonan itu atau apabila keputusan itu mula-mula dimaklumkan kepadanya. Beliau berkata, had 3 bulan itu adalah peraturan yang perlu dipatuhi oleh mana-mana pihak yang ingin membuat permohonan untuk semakan kehakiman. Perayu didakwa pada 15 November 2018 dan hanya memfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman pada 24 Jun 2022, kelewatan selama 3 tahun, 3 bulan dan 10 hari untuk memfailkan permohonan semakan kehakiman. Oleh itu, kami memohon agar rayuan itu ditolak dengan kos tambahnya. Akberdin berkata permohonan kebenaran difailkan dalam tempo masa dan mahkamah perlu membenarkan permohonan itu serta menghantar semula perkara itu ke Mahkamah Tinggi untuk hujah substantif. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah berita kita pada hari ini yang bertajuk keputusan permohonan Rosmah batalkan kes rasuah solar pada 22 Jun. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah pendapat Anda dengan berita yang baru saya kongsikan ini? Adakah Anda setuju ataupun Anda tidak setuju? Anda boleh tinggalkan komen Anda di bawah. Terus setia berada di dalam channel ini untuk ulasan berita yang seterusnya. Bye-bye.